Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada anda semua kerana join kita punya segmen Santapan Jasmani hari ini. Anda semua memang luar biasa kerana bangun awal pagi, solat subuh awal, sudah kejut ahli keluarga semua bangun subuh kan, baru boleh masuk kelas kan 6:30 pagi. InsyaAllah hari ini kita akan tamat sebelum pukul 7 kerana kita ada kelas ngaji online pula selepas ini. Ya. Jadi saya nak bincangkan satu topik yang menarik hari ini. Another hashtag. Semalam hashtag kelajuan masing-masing. Hari ini hashtag dia lah siapa buat dia dapat. Siapa buat dia dapat. Manjada wajada kan dalam bahasa Arab dia kan. Dalam bahasa Jimron dia you sow apa you reap what you sow kan. Bahasa Jimron. Okay. Basically dalam kita nak berdiet ni memanglah siapa buat dia dapat. Tujuan asal saya tubuhkan saya punya grup kan, asal usul diet rahsia tu sebenarnya saya sendiri perlukan support group. Saya nak kuruskan badan, saya target 40 kilo kali ni, Alhamdulillah baru 8 kilo. Tapi saya perlukan support group sebab kita tahu nak pergi jauh kita perlu berjemaah kan. Jadi saya jumpa jemaah kelas ngaji online bersama Ustaz Azman dan Mak Su, rakan saya lama sejak 10 tahun yang lalu. Jadi saya join mereka dan mereka memberi kekuatan, mereka memberi kepercayaan pada saya untuk membuat comeback kan. Untuk membuat comeback ni kita kena betulkan niat kita dulu kan, macam mana kita nak buat semua, kita nak kena perbetulkan kesilapan-kesilapan lalu kan. Kesilapan lalu saya pernah cerita kan, antaranya kita masalah hati lah kan, bila kita rasa hebat, kita rasa riak, ujub, takabur, itu membahaya. Saya harap anda semua pun elakkan betul-betul penyakit-penyakit hati itu supaya kita dapat terus berjaya dunia dan di akhirat, insya-Allah. Okey, jadi bila saya nak tubuhkan grup tim saya sendiri, memang sebenarnya tujuan dia untuk membantu saya capai impian saya kan, untuk capai berat ideal. Jadi kita dah join macam-macam sebelum ni kan. Dulu tahun 2010-2011 Alhamdulillah berjaya dengan Herbalife, turun 30 kilo, ubah saya punya kehidupan kan. Dapat naik cruise bersama Kak Lin, itu Kak Marisa, Mak Su kan, jumpa waktu dinner semua. Jadi itu sampai sekarang masih ingat dengan jelas kan. Semalam mungkin tak nampak kot, dalam almari tu ada cenderamata daripada cruise tu kan, tapi tak apa jelas lah, tak apa. Next time kita tunjuk okey. Benda-benda ni buatkan kita yakin semula buatkan kita kekuatan tu datang balik. Kita yakin kita boleh buat sebab kita bukan tengok orang lain, kita tengok diri sendiri, kita pernah buat sebelum ni kan. Kita tahu gambar-gambar testimoni lama kita kan, gambar gemuk, gambar kurus, gambar handsome, gambar sadar, semua ada. InsyaAllah. So, tak apa, nanti kita tak boleh cerita semua sekaligus. Okay. So bila kita buat macam tu, kita first kali saya wawarkan dalam Facebook nak buat pilot program. Pilot program ni sebab kita pun baru nak mula balik kan. Pilot program tahun 2019 bulan 10, tim diet rahsia. Siapa nak join kita diet secara rahsia, sebab saya suka diet rahsia ni, dia bina kekuatan dalaman dulu kan. Sebelum kita terus cerita kat orang, oh saya tengah diet, kena kecam macam-macam kan, kiri kanan semua kutuk, semua tak percaya, hang tai ayam semua kan. So bila kita buat secara rahsia, kita bina kekuatan dulu, kita use dulu kan, apa yang kita pakai tu, supaya dia dapat nampak hasil dulu. Biar hasil yang berbicara, barulah dia jadi lagi power kan. Orang tak boleh nak petikai kan dah bila kita tunjuk hasil. Tak? Orang akan kata, oh macam-macam lah, semua kata, oh patutnya diet jangan makan nasi, kena makan protein sahajalah, macam-macam. Bila kita cerita, kita declare kita nak diet kan, orang semua ada dia punya nasihat masing-masing. Tapi kita tahu, kita dah belajar dah 10 tahun dah apa yang berkesan kan. Kita dah cuba dah macam-macam cara, kita tahu apa yang berkesan dengan diri kita. Apa yang berkesan dengan saya mungkin tak berkesan dengan anda. Anda mungkin ada cara lain kan. Tapi tak apa, saya nak cerita saya punya lah, itulah saya punya aset yang termahal kan, pengalaman diri sendiri kan. So bila saya buka kepada penyertaan tim diet rahsia tu,
ramai yang join, alhamdulillah. Apa yang penting dalam tu ialah kita fokus pada tabiat, ya. Kita fokus pada perbetulkan tabiat ni, sebab kita tak nak buat diet bermusim dah. Bagi saya lah, saya tak suka diet bermusim. Sebab bila habis musim tu, kita akan jadi goyah dan hilang haluan dan hanyut ke laut balik kan. Jadi saya sendiri tak nak macam tu. Saya nak tolong kawan-kawan saya, siapa yang percaya dengan saya punya permulaan tu kan, percaya yang saya boleh tolong mereka juga. Sambil-sambil saya remind diri saya share reminder dengan semua kan. Siapa yang ada masuk siapa yang ada masuk dalam grup tu, insya-Allah lah sama-sama dapat reminder buat. Tapi syarat dia lah siapa buat dia dapat. Siapa tak buat, siapa tengok je, siapa ignore, dia tak dapat lah. Kan? Dia tak dapat. So daripada bulan 10 hari tu sekarang dah berapa? 7 bulan, 8 bulan lebih kurang. Alhamdulillah kita dah lahirkan orang-orang yang dia fokus tabiat dan gaya hidup dulu, tabiat pemakanan dia dah okey kan. Sampai dalam Facebook apa semua pun dia dah mula cerita kan. Ada yang pakai Herbalife, ada yang tak pakai Herbalife, itu saya tak ada masalah. Saya layan semua dengan baik kan. Saya jaga semua dengan baik. Kalau dia pakai Herbalife, alhamdulillah tak ada masalah. Kalau dia tak pakai pun tak apa. Sebab saya sebagai doktor pun saya kena bantu semua orang kan. Kita bukannya pilih-pilih orang untuk dibantu kan. Okey, sama macam hujan kan. Allah berikan hujan rahmat ke seluruh alam. Bukannya dia pilih, oh kamu tak semayang, saya tak nak bagi hujan kan. Tak ada, tak ada. Semua orang dapat hujan sama rata kan. Siapa yang subur, dia akan lahir kehidupan. Siapa yang kering, insya-Allah dia akan jadi subur. Dan siapa yang keras macam batu, insya-Allah lambat laun dia akan lembut juga kan. Boleh terhakis juga. So itulah konsep kita nak membantu semua orang tanpa mengira jenis dia punya ni lah apa circumstances kan. So siapa buat dia dapat. Lagi satu konsep dia ialah kita ni sebagai coach online, kita tak boleh berada dengan kita punya peserta, dengan klien kita. Makan ni kan, jangan makan tu semua, tak boleh. Ya. Berjaga-jaga. Kalau buat macam tu berjaga-jaga. Satu ayat Quran kata la ikraha fid din kan. Tiada paksaan dalam agama. Kita tak boleh paksa dia makan cara kita ke apa ke, kita tak boleh paksa. Kita cuma boleh tunjukkan contoh yang ni nampak lebih berkesan. Saya fokus kepada jangka masa panjang lah supaya kita boleh buat jadikan amalan hidup seumur hidup. Lepas tu apa nak cakap tadi? Sorry. Okay. Jangka panjang. Sorry, serious blank tiba-tiba. Tak apa. Coach tak boleh nak paksa. Coach tak boleh nak menghukum. Lagi satu. Tak boleh nak menghukum kerana dalam ayat Quran kan, surah Al-Ghasyiyah kata fazakir innama anta muzakkir, berilah peringatan, sesungguhnya kamu hanyalah pemberi peringatan, lasta alaihim bimusaitir, kamu bukanlah orang yang berkuasa ke atas mereka ataupun berhak untuk menghukum mereka kan. Ni Allah bagi wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan Nabi Muhammad yang tugasnya hanyalah pemberi peringatan kan, beri peringatan tentang syurga dan neraka kan. Yang baik pun bagi peringatan, yang buruk pun bagi peringatan juga kan. Jadi bila kita nak bagi peringatan pada kita punya klien semua, kita bagi dua-dua, peringatan yang baik dan peringatan yang buruk. Kalau kita bagi peringatan yang baik sahaja, kita akan protes dalam hati. Dalam hati kita ni, alamak, nanti kan orang ingatkan kita ni baik sangat kan. Tak ada pun benda-benda yang tak boleh ke apa kan. Okey, kita kena tunjukkan juga bahagian yang buruk dia kan. Kita nak elakkan daripada sakit, kita nak elakkan daripada pain kan. Orang yang yang tak jaga makan ni apa yang akan jadi kan. Dia macam itulah contohnya. Jadi kita punya peringatan-peringatan pun kena ada dua-dua, baik dan buruk lah, pros and cons kita kena ada. Okey, lepas tu lagi satu ialah ayat Quran mengatakan jangan kita mengharamkan apa yang halal dan jangan kita menghalalkan apa yang haram. Saya terkejut dengan bila terbaca ni kan, sebab ramai saya perhatikan kan, ramai coach diet dia kata, oh yang ni tak boleh makan kan, oh yang tu tak boleh makan kan, padahal benda tu halal kan. Contoh terbaik sekarang ni ialah
Contoh terbaik sekarang ni ialah musim durian kan. Astaghfirullahalazim. Ustaz Nur Azman pun tanya saya hari tu kan. Makan durian boleh tak? Kan? Makan durian boleh tak? Okey. Kita kena ingat ayat Quran tu, jangan mengharamkan perkara yang halal lah. Okey. Tapi saya letak syarat pada diri saya sendirilah kan. Kita kawal portion kan. Tu dia punya trik dia macam mana nak makan durian ialah kawal Jaga portion. portion, bukan Ah, sebakul 2 bakul. Betul, Masya Allah. Dan cara saya lagi best. Cara saya lagi best. Saya tunggu orang belanja. So, maknanya saya tak keluar pergi membeli. Saya tak keluar pergi membeli, mencari durian, tak payah, tak payah. Tunggu orang belanja. InsyaAllah satu hari nanti ada orang belanja. Tata daripada grup ni. Sampai Penang. Jangan kufur nikmat kan, betul kan? Jangan kufur nikmat kan, betul. Betul, betul. So, bila kita tunggu orang belanja tu, jadinya dia macam jarang-jarang dapat kan. Bukannya setiap hari nak cari ke atau setiap minggu kan. Dan satu lagi, bila makan tu kita kena kongsi dengan orang. Ini pun konsep kawal portion juga sebenarnya. So janganlah sebiji tu kita makan seorang kan. Kita share dengan orang apa semua, orang tak sedar kita makan sikit je. Faham tak? Bila kita sibuk borak kan, sibuk borak silaturahim, Masya Allah. Silaturahim ni kunci rezeki kan. Bila kita belanja orang, itu pun kunci rezeki juga kan. Astagfirullahaladzim. Okey. Saya rasa setakat itu saja perkongsian saya. Siapa buat dia dapat. Itu yang paling penting lah. So man jada wa jada. Siapa buat bersungguh-sungguh dia dapat. So itulah kita encourage kita punya koci-koci semua untuk buat bersungguh-sungguh lah, insyaAllah. Baca sikit soalan dekat chat room. Terbaik, Alhamdulillah. Share sikit pasal faktor estrogen versus estrogen. Ramai confused. Okey. Takut makan belas obat soya. Okey, develop cancer. Boleh, insyaAllah. Okey, cerita pasal soya ada phytoestrogen yang menyerupai estrogen dalam badan kan. Ini ada banyak kajian yang kata dia menyerupai estrogen, dia boleh buat efek yang sama. Ada banyak kajian juga yang kata tak, dia walaupun dia menyerupai tapi dia tak efek sampai macam tu kan. Tetapi kita kena berhati-hati ya, sebab saya pernah ada pesakit yang dia tak bagi tahu yang dia pernah ada kanser payudara ya. Itu masalah dia. Dia pernah ada kanser payudara, lepas tu dia nak kuruskan badan sebab badan dia obes. Doktor suruh kuruskan badan kan. Jadi dia ambil produk yang berasaskan soya kan, macam kita punya shake semua tu. Dan tak lama lepas tu, setahun kemudian macam tu, dia develop kanser rahim pula. Ya, dia develop kanser rahim pula. Jadi kita tahu kanser payudara, kanser rahim, kanser ovary, dia memang ada kaitan dengan hormon kan. Okey. Jadi bila doktor dia tanya kan, dia ada ambil apa-apa apa semua, dia ceritalah dia ada ambil kita punya soya kan. Lepas tu doktor tu kata jangan, stop kan, langsung tak boleh apa semua. Okey. Jadi apa yang saya nak tekankan ialah kalau doktor dah kata jangan, lebih baik kita berhenti. Okey, kita tak perlu nak lawan doktor tu kata kita punya ni tak ada masalah apa semua kan. Sebab itu dah jadi overclaim. Ya, overclaim dan misleading information. Jangan risau, kita ada banyak lagi cara untuk bantu kita punya coachee, kita punya klien. Okey, kita kena belajar cara-cara lain yang tak perlu pakai soya pun tak apa. And kita boleh fokuskan dia punya multivitamin, dia punya tea, dia punya aloe contohnya kan. Jadi kita macam bantu dia dari segi tabiat. Faham tak? Kita nak tolong dia juga tapi kita cuba elakkanlah apa yang doktor dia tak bagi kan. Faham tak? Macam itulah. So kita cuba teruskan bantu orang walaupun orang tu tak membeli daripada kita. Walaupun orang tu tak bayar kita sesen pun kan. Betul. Zoom meeting percuma kan. YouTube percuma, semua percuma kan. Kita tak ada bayar sesen pun. Semuanya modal insan kan. Tenaga, komitmen kan. Nak belajar, sebab tu anda semua masuk awal pagi macam ni kan, nak belajar kan. Kita sama-sama belajar sebenarnya. Saya pun belajar banyak daripada anda semua. InsyaAllah. Ada kiraan kalori. Masya Allah, kiraan kalori untuk durian. Power. Excellent. Tak apa. Yang paling senang kita ikut macam Tun Dr. Mahathir cakap lah. Ya, tu paling senang. Bila ditanya macam mana dia jaga makan kan, dia kata dia ingat pesan mak dia kan.
apa pesan mak dia? Bila sedap kita stop. Bila sedap stop. Itu ialah teknik jaga portion kan. Betul sangat-sangat. So dia membuatkan kita sebenarnya boleh makan apa saja asalkan halal. Dan kalau sedap kita stop kan. Kalau nak makan kek ke apa, jamuan ke apa, oh boleh ambil satu sudu teh. Rasa oh, alhamdulillah nikmatnya. Lepas tu kita sambung borak. Orang tak perasan kita makan sikit tu je kan. Itulah silaturahim. Jamuan jangan kita tolak rezeki kan. InsyaAllah. Okey, cukuplah itu saja. Dah dekat pukul 7. Terima kasih banyak-banyak pada yang hadir. Terima kasih pada Zul yang join pagi ini dan mengajak timnya juga. Alhamdulillah, semoga bermanfaat kepada semua dan kita sebarkan lagi yang terbaik insyaAllah. Saya akan upload video ni dalam YouTube, IG dan FB dalam channel Diet Rahsia lah insyaAllah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Semoga kita sama-sama mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.